Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas matematik bersama dengan Cikgu Izairi. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, dah bersedia untuk belajar? Okey, jom. Okey, hari ini kita akan pergi kepada tajuk mendarab dan juga membahagi integer. Okey, anda boleh rujuk di buku teks di muka surat 9. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dahulu ada beberapa perkara yang penting dalam mendarab dan juga membahagi integer. Okey, antaranya ialah jika nombor ataupun integer itu positif, didarabkan dengan positif, apa hasil yang akan kita perolehi. Begitu juga jika ada nombor positif darab dengan nombor negatif, nombor negatif darab dengan nombor negatif. Begitu juga dengan nombor negatif darab dengan nombor positif. Okey, anda boleh lihat hasil darab ataupun tanda yang akan anda perolehi apabila hasil darab itu dilakukan di muka surat 9 juga, di dalam jadual yang di bahagian bawah itu. Kalau anda lihat di sini ada operasi dan juga ada tanda hasil darab. Okey, contohnya kalau positif, darab dengan positif, anda akan dapat jawapan anda mestilah bertanda positif. Okey, bila anda darab positif, darab negatif pula, anda akan dapat tanda negatif di jawapan anda. Okey, manakala jika anda ada nombor negatif, darabkan dengan nombor positif, anda akan dapat jawapan anda bertanda negatif. Okey, begitu juga dengan negatif, darab negatif, anda akan dapat positif. Okey, jika anda lihat di dalam jadual ini, simbol yang sama, okey, simbol yang sama akan dapat positif. Maksudnya hasil darab untuk simbol yang sama akan dapat positif. Manakala hasil darab untuk simbol yang berbeza, okey, simbol yang berbeza, anda akan dapat negatif. Okey, begitu juga dengan operasi bahagi. Okey, maksudnya simbol yang sama didarabkan akan dapat positif, simbol yang berbeza didarab ataupun dibahagikan akan dapat negatif. Itu yang perlu anda ingat. Okey, ini penting untuk anda mendapat jawapan yang tepat. Okey, kita akan lihat contoh di muka surat 10, iaitu contoh 6. Okey, saya akan terangkan kepada anda contoh 6. Okey, di dalam contoh 6 itu, jika anda lihat soalan yang pertama, A. Okey, dia ada integer negatif, iaitu negatif 5, darab dengan negatif 4. Okey, jika anda lihat di sini, integer yang pertama bertanda negatif. Integer yang kedua bertanda negatif juga. Okey, so negatif darab negatif. Okey, negatif darab negatif, dua simbol ini adalah sama. So anda akan dapat jawapan anda mestilah positif. Kemudian nombor itu anda darabkan seperti biasa, 5 darab 4, anda akan dapat 20. So jawapan anda akan dapat positif 20. Okey. Okey, manakala untuk contoh B. Okey, negatif 6 darab 4. Okey, negatif darab dengan positif. Okey, negatif darab positif, anda akan dapat negatif. So 6 darab 4, anda akan dapat 24. So jawapan anda negatif 24. Okey, C. Okey, contoh yang ketiga, C. 6 bahagi negatif 2. Okey, 6 ni positif. Okey, bahagi dengan negatif. Positif bahagi negatif. Okey, dua simbol yang berbeza, anda akan dapat negatif. 6 darab 2, anda akan dapat 12.
So, jawapan anda akan dapat negatif 12. Okay. Contoh yang terakhir, D. Negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Negatif bahagi negatif. Negatif bahagi dengan negatif. So, negatif dengan negatif simbol yang sama, dia akan dapat positif. 12 bahagi 2 akan dapat 6. So, anda akan dapat jawapan dia adalah positif 6. Okay, yang pentingnya ialah simbol di bahagian depan hasil darab ataupun hasil bahagi yang anda dapat itu. Okay, cara nak ingatnya senang sahaja. Okay, saya ulang sekali lagi. Operasi ataupun integer positif darab integer positif, anda akan dapat jawapan positif. Integer positif darab dengan integer negatif, anda akan dapat jawapan negatif. Integer negatif darab dengan integer negatif, anda akan dapat jawapan positif. Manakala integer negatif darab dengan integer positif, anda akan dapat negatif. Okay, ini penting anda kena ingat. Okay, benda yang sama juga jika operasi bahagi. Okay, sama juga. Integer positif bahagi dengan positif, anda akan dapat jawapan positif. Integer positif bahagi dengan negatif, anda akan dapat jawapan bertanda negatif. Manakala integer negatif bahagi dengan integer positif, anda akan dapat negatif. Integer jawapan anda. Manakala integer negatif bahagi dengan integer negatif, anda akan dapat positif. Okay, ini untuk operasi bahagi. Okay, secara dasarnya, okay, bahagi dengan darab ini konsepnya sama, iaitu kalau positif ataupun simbol yang sama, anda akan dapat jawapan anda positif. Simbol yang berbeza, anda akan dapat jawapan negatif. Okay, itu sahaja yang penting dalam operasi darab dan bahagi yang melibatkan integer. Okay, so saya harap para pelajar dapat memahami proses mendarab dan juga membahagi yang melibatkan integer positif dan juga integer negatif. Okey, seterusnya kita akan lihat tajuk bagaimana untuk kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Okey, jika ada beberapa operasi dalam satu soalan itu yang melibatkan integer, cara kita nak selesaikannya ialah kita kena mengikut tertib operasi yang berikut, iaitu kita kena buat yang pertama, kita kena buat yang tanda kurungan dahulu. Kemudian kita darab atau bahagi, kita kena buat operasi darab atau bahagi. Dan yang terakhir adalah tambah atau tolak. Okey, sama seperti operasi ataupun urutan yang kita kena buat untuk nombor bulat. Okey, so yang saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kena buat yang dalam kurungan. Okey, ini perlu dilakukan dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. So maksudnya, saya ulang sekali lagi, kena buat kurungan, kemudian darab atau bahagi, dan terakhir tambah atau tolak.
Okey. So, kita cuba tengok contoh yang ketujuh. Okey, di muka surat 10. Okey, jika anda lihat di dalam contoh 7 itu, yang pertama, soalannya ialah soalan A. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okey, kalau anda lihat di sini, ada dua operasi yang disediakan, iaitu operasi darab dan juga operasi tambah. Okey, kemudian ada simbol kurungan di dalam soalan itu juga. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena ikut urutan tertib operasi, iaitu yang pertama kita kena buat yang dalam kurungan dahulu, iaitu negatif 2 tambah 3. Okey, kita kena buat yang dalam kurungan ini dahulu. Negatif 2 tambah 3. Okay, kita dah belajar operasi tambah melibatkan integer. So, negatif 2 tambah 3 kita akan dapat positif 1. So, kita letak 1. Kita dapat 1. Kita letak dalam kurungan. Okay. So, darab. Okay, yang darab negatif 8 darab ni kita turunkan saja ke bawah sebab kita belum lagi selesaikannya. So, negatif 8 darab 1. Negatif darab positif. So, kita akan dapat negatif 8 darab 1, 8. So, anda akan dapat jawapannya 8. Okey. Buat yang dalam kurungan dahulu, walaupun yang dalam kurungan itu melibatkan operasi tambah. Seterusnya, baru buat darab. Okey, kita tengok contoh yang kedua, contoh B. Okay, diberikan 7 tambah 2 dalam kurungan negatif 3. Okey, di sini, jika anda lihat, sebenarnya dia ada dua operasi yang perlu anda selesaikan. Yang pertama, kalau anda lihat dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ni, anda akan jumpa tambah. Okey, mana satu lagi operasi? Okey, satu lagi operasi adalah operasi darab, iaitu 2 darab negatif 3. Okey, kalau ada nombor di luar kurungan, bermaksud nombor itu perlu didarabkan dengan yang di dalam kurungan. Okey, nombor yang di dalam kurungan ataupun integer yang ada di dalam kurungan. Okey, maksudnya sebenarnya ialah 7 tambah 2 darab negatif 3. So, apa yang perlu buat ialah kita kena buat operasi darab dahulu. Walaupun kita jumpa tambah, tapi kita kena buat operasi darab dahulu. So, 7 tambah 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Okey, 7 tambah negatif 6. Okay, kita dah belajar hari tu operasi tambah melibatkan integer. Kalau tambah, kemudian dia jumpa ada simbol negatif, dia akan jadi tolak. Okay, macam mana nak ingat? Dua simbol ini berbeza. So, kalau berbeza, tolak. So, dia akan jadi 7 tolak 6. So, anda akan dapat jawapannya 1. Okay. Okay, next kita pergi kepada contoh yang ketiga. C. Diberikan soalan 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Ada berapa kat sini operasi? Okey, kalau anda lihat, dia ada 3 operasi, iaitu yang pertama tolak, bahagi, tambah. Okey, so kita kena buat operasi bahagi dahulu. Okey, 12 bahagi negatif 2. Okey, 12 bahagi negatif 2. 12 ni positif, bahagi negatif, anda akan dapat negatif. So, anda akan dapat 4 tolak
dalam kurungan negatif 6. Tutup kurungan. Okey. Tambah negatif 1. Okey. So sekarang ni kita kena buat operasi tolak. Sebab kita dari kiri ke kanan kita jumpa tolak dahulu. Sebab tolak dengan tambah ni dia dalam kumpulan yang sama lah. So kita buat tolak dahulu. Okey. So 4 tolak negatif 6. Okey. Sekarang ni tolak jumpa negatif. Dua simbol yang sama. So dia akan jadi tambah. 4 tambah 6. Tambah negatif 1. Okey, tambah jumpa negatif. Dua simbol yang berbeza. Dia akan jadi tolak 1. So, 4 tambah 6 tolak 1. 4 tambah 6, 10. Tolak 1. So, anda akan dapat 9. Okey. Anda akan dapat jawapannya 9. Okey, contoh yang terakhir yang kita nak tengok hari ini iaitu contoh yang keempat di. Okey, diberikan contoh yang keempat ni. Soalannya diberikan dalam bentuk pecahan. Okey, negatif 12 tambah negatif 16 per negatif 22 tolak negatif 24. Okey, kalau pecahan ni bagaimana pula? Okey, caranya ialah kita selesaikan satu persatu. Okey, sama ada kita nak selesaikan yang atas dahulu, kemudian kita selesaikan yang bawah, ataupun kita boleh juga selesaikan secara serentak kedua-duanya, atas dan bawah. Selepas itu baru kita buat operasi bahagi. Sebab per ni, pecahan ni bermaksud bahagi. So, kemudian kita teruskan, kita selesaikan atas dan bawah ini dahulu. Okey, negatif 12 tambah negatif 16. Okey, tambah jumpa negatif. Okey, tambah jumpa negatif. So, dia akan dapat negatif. So, negatif 12 tolak 16. Okey, kemudian kita cuba pula yang bawahnya. Kita cuba ubah sebab kat sini ada tolak jumpa negatif. Tolak jumpa negatif dia akan jadi tambah. Sebab simbol yang sama. Negatif 22 tambah 24. Okey. So, negatif 12 tolak 16. Okey. Hari itu kita dah belajar. Kita akan dapat jawapan untuk yang atas ni bertanda negatif. Okey. Sebab apa? Sebab saya dah ajar pada kelas yang lepas. Kita tengok digit dia. Okey. Digit yang besar itu apa tanda di depannya? So, jawapan akan mewakili tanda berdasarkan digit yang besar. Kat sini 12 dengan 16. So, digit yang besar ni adalah 16. So, 16 depan dia tanda negatif. So, kita letak jawapan kita bertanda negatif untuk bahagian atas ni. Kemudian kita tengok dia sebabkan dua-dua simbol bagi digit ni depan dia simbol yang sama, iaitu negatif dengan negatif. So, kita akan jadi tambah. So, 12 tambah 16. So, dia akan jadi negatif 28. Okay. Okay. So, sekarang ni negatif 22 tambah 24. Okay, kita tengok dulu digit 24 dengan 22. Mana lagi besar? 24. So, simbol dia mesti bertanda positif. Sebab depan 24 simbol macam positif. Bentuk positif pun. Okay, so simbol kita, jawapan kita pun akan dapat simbol positif lah. Okay, tetapi kalau kita tengok depan nombor 24 ni simbol positif, depan nombor 22 ni simbolnya negatif. Sama ke tidak simbolnya? Sudah tentu tidak sama. So, apa yang perlu kita buat? Kalau tak sama, kita kena buat operasi tolak. 24 tolak 22 dapatlah 2. So, akhir sekali kita selesaikan pecahan ini. Negatif per 2 ataupun negatif 28 bahagi 2.
So, negatif bahagi positif akan dapat negatif sebab simbol yang tak sama. 28 bahagi 2 dapat 14. So, jawapan kita adalah negatif 14. Itu sajalah yang pentingnya dalam gabungan operasi ni. Kita kena tahu urutan operasi mana yang perlu kita selesaikan dahulu. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kita kena buat operasi yang dalam kurungan. Okey. Yang kedua, kita kena buat operasi darab atau bahagi. Yang ketiga, kita kena buat operasi tambah atau tolak. Okey. So, saya harap pelajar-pelajar semua faham dengan penerangan saya ini. Okey, jika anda ada sebarang masalah, anda boleh bertanya kepada saya. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih.